Saya balik tadi peringkat awal tentang kisah kesabaran masa di penjara. Bukan soal makan minum saja, tetapi penghinaan, kesusahan, keperitan hidup dalam kurungan seorang diri, kemudian terpisah dari keluarga, dan kemudian diaibkan. Dia memikirkan bagaimana usaha untuk merobekkan seluruh imej kita sehingga kadang terkesan sehingga sekarang ada kerana rakyat umum tu dia tak ikut dan tak teliti. Kita tengok ulasan netizen, ya, kerana tidak ada usaha yang disebut oleh Zang Abah tadi. Miskin ilmu, miskin budi pekerti, miskin harta satu hal, ya, tapi miskin ilmu, tak ada usaha. Kita nak buat tuduhan, termasuklah katalah isu besar seperti 1MDB. Jangan kita kata orang kecam 1MDB, kita pun kecam 1MDB, tapi kita kena tahu apa dia, apa masalahnya, mengapa kita anggap ini sebagai satu masalah besar, mengapa menyebabkan kerugian begitu rupa. Hinggalah sekarang tentu lebih terang bila negara-negara luar yang menyiasat juga membongkar penipuan ini, dan sekarang ini terpaksa memulangkan sebahagian harta yang dipunggah atau dicuri dari dalam negara kembali kepada kerajaan Malaysia. Ini maknanya apa yang berlaku ialah yang saya usulkan, daripada kita jadikan ini sebagai slogan politik, maki hamun, cerca dan mengaibkan yang berterusan di bulan Ramadan Mubarak ini cukup membimbangkan, ya. Dia dipikir ada kebebasan, kita gunakan. Kebebasan ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi kebebasan ini mesti digunakan dengan sebaiknya. Kalau tidak, dia namanya bukan kebebasan, itu haru biru, hiruk pikuk dan kekacauan akibat daripada dangkal ilmu dan rendah akal budi. Jadi mudah-mudahan Allah SWT dengan boleh memberikan kita taufik dan hidayah dan mengingatkan kita bahawa dalam isu ini kita tidak boleh terlepas. Hukum ini harus ditegakkan secara tuntas dan adil. Sekarang ramai bicara bukan jadi Malaysia. Sebenarnya sistem politik dan negara ini, kita lihat umpamanya ini perebutan kerajaan dan kuasa. Akhirnya apakah kita nak tukar dasar tolong orang susah? Apakah kita nak banterah rasuah? Apakah kita nak jamin masa depan yang lebih baik, akhlak yang lebih baik? Tak. Yang jadi rebutan dan persaingan dan perebutan berbulan-bulan ini, siapa jadi menteri, siapa jadi Timbalan Menteri, siapa jadi JLC. Dalam keadaan yang menganggur bencecah ratusan ribu. Dalam keadaan kita terpaksa mengagihkan makan minum kepada rakyat jelata. Sebab itu kita harus kembali kepada akar ajaran Islam. Dalam pengalaman Islam, keadilan, menegakkan hukum itu suatu yang sangat ditekankan. Para hakim, pendakwa, penyiasat itu bertanggungjawab besar. Jangan rasa angkuh dan kerana mereka ada kuasa tetapi tidak menegakkan hukum dengan adil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur pengalaman yang banyak memberi pengajaran yang kepada kita. Kena baca dan dengar dengan teliti. Ini hadis ini sahih di riwayat Muslim. Ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadd wa imullahi law anna Fatimah bint Muhammad saraqat la khata'tu yadaha dan berikutnya, iaitu maksudnya apa? Wahai manusia,
Ingat, ini negak hukum ini bukan saja kepada orang Islam, tetapi kepada manusia seluruhnya. Ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, sebab Islam ni tidak menetapkan hukum bagi orang Islam dan kategori hukum lain bagi orang lain. Soal keadilan itu mesti menyeluruh kepada semua manusia. Kalau dalam negara kita, rakyat negara. Wahai manusia, sesungguhnya mereka sebelum kamu binasa kerana tak kala orang yang mulia, mana pembesar, bangsawan, konglomerat, korporat besar-besar ni, ya. Ingat, dulu masyarakat lama binasa kerana tak kala orang yang mulia mencuri, mereka lepaskannya. Dan tak kala orang biasa, rakyat jelata. Ini bukan sebut dari biasa. Fihim daif, orang daif, orang yang dari pendapatan rendah, golongan duafa ni, golongan yang miskin, yang susah. Di antara kamu orang yang daif mencuri, maka cepat, pantas kita menghukumnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersumpah dengan nama Allah, nak tunjuk hukum itu tak kenal anak, keluarga. Tepat sekali bila Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalau atau jika Fatimah binti Muhammad mencuri, sarakat, tentu aku potong tangannya. Apakah munasabah Fatimah mencuri? Tidak. Kerana Fatimah itu dengan akhlak dan didikan Rasulullah yang seorang wanita ulung dalam sejarah dan pengalaman Islam. Tetapi disebut di sini sebagai contoh betapa seriusnya pesan. Maknanya hukum ini mesti dilaksanakan dengan adil. Ya. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Ada zaman dulu, di zaman pemerintahan raja-raja dulu, bila golongan atasan, golongan bangsawan, golongan korporat, golongan kaya mencuri, selamat. Peguam terbaik, hakim pun dibaiki, pendakwaan pun boleh tolak ansur, boleh runding-merunding, akhirnya dilepaskan. Apa yang kata Rasulullah? Binasa mereka akhirnya. Jadi Rasulullah bawa kepada pengalaman beliau sendiri, pengajaran beliau sendiri, iaitu hukum ini tidak kenal sama ada orang daif, tidak. Kerana pada masa itu yang daif, ya, yang miskin, yang susah, rakyat biasalah di bawah, kalau salah kena hukum. Dan itulah Nabi Muhammad SAW sumpah, andai kata jika Fatimah binti Muhammad itu mencuri, dipotong tangannya. Begitu nak tunjuk supaya orang gerun terhadap hukum. Inilah sebab kadang-kadang dalam PKP ini kita rasa gusar, pusing. Ya. Kalau orang besar VIP, denda sikit. Kalau nelayan, masuk penjara. Allah SAW. Kita dah merdeka 62 tahun. Hukum kita, kalau ikut hadis ni, macam orang-orang purba dulu. Saya tak tahulah, ada sekarang ustaz dalam kerajaan, bagaimana mereka nak jawab hal ini. Silakan jawab dengan maksud memperbaiki keadaan yang sedemikian. Yang perbaiki maknanya sikap, perbaiki golongan yang menyiasat, yang mendakwa, yang menghukum, dan lebih lagi yang memerintah. Ya, yang memerintah dengan kamu jangan jadi seperti bangsawan yang terdahulu. Saudara, ramai yang bangkitkan isu ini, ya, kerana ini contoh langgar PKP. Yang lain pun banyak. Saya dalam pengalaman penjara, saya tahu ada anak muda, ya, yang masuk penjara, riman kerana tidak ada wang nak bagi ikat jamin, tunggu, mahkamah tangguh 6 bulan, tangguh 8 bulan. Salahnya apa? Curi selai jin, seluar jin, masuk penjara dah 8 bulan tunggu keputusan. Orang yang curi ratus juta dan bilion ringgit masih hidup dalam segala kemewahan dan kemudian
dilepaskan. Ataupun kalau kena pun ala kadar. Saudara, ini contoh negara yang sistemnya itu bobrok, iaitu ia memerlukan kesungguhan islah, perubahan rakyat keseluruhannya. Ini rakyat yang kena tekan pun dia jadi macai juga, dan tak boleh fikir. Kerja dia menyokong atau membenci tanpa memikir. Yang kita nak buat perubahan, bagaimana boleh kita pertahankan satu sistem? Saya tak kira lah ini nama Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, apa parti pun. Kalau kita nak bawa perubahan dalam politik dan tata kelola, ya, nilai sabar, nilai kebijaksanaan, nilai keadilan itu mesti ada. Dan ingat, kepada manusia seluruhnya, adil ini tidak boleh kita kategorikan ikut kaum, ikut jenis, kaya miskin. Sebab itu seruan Rasulullah SAW itu, ayyuhan nas, wahai manusia. Semoga Allah memberikan kekuatan dan memberikan kita dorongan dan kesabaran untuk menerima kenyataan ini dan membawa perubahan. Saudara, politik ini bukan politik elit. Politik elit ini akhirnya memberi ruang untuk pemimpin untuk mengagihkan kekayaan sesama mereka. Politik ini adalah politik yang peduli kepada rakyat. Bila politik elit, tak heranlah kalau ada satu kontrak ekonomi, maka yang dibicarakan ialah berapa komisen dapat, berapa untung dapat. Bukan yang menunjukkan kepedulian kepada rakyat. Wallahu a'lam.